sistem respirasi manusia. Okey, contohnya kat sini kita lebih fokus kepada penyakit dan juga apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem respirasi manusia. Okey, so apakah bahan yang boleh memudaratkan sistem respirasi manusia? So biasanya kita mesti kalau respirasi mesti berkaitan dengan udara lah, udara dan juga dalam kita punya atmosfera lah. Okay, antara contoh bahan api, bahan fosil, bahan bakar, karbon monoksida, nitrogen dioksida, mana datangnya semua ni? Okay, ni semua benda-benda yang nampak beracun kan ni? Nampak benda yang macam kilang-kilang, asap kereta. Asap rokok mengandungi tar, metana, nikotin dan banyak lagi sebenarnya. Okay, asap rokok banyak dia punya unsur-unsur yang mempengaruhi kemudaratan sistem respirasi manusia. Bukan sekat asap rokok je, jerebu confirm, jerebu kan benda yang asap-asap terbakar, debu-debu yang ada, debu jalan raya dan debunga. Okey, walaupun bunga tu nampak cantik, nampak indah, tapi bagi setengah orang, bunga tu mungkin bawa alergik. Sebab dia macam satu habuk-habuk kan, bunga tu macam habuk-habuk kecil yang mungkin juga boleh mendatangkan kemudaratan kepada sistem respirasi manusia. Okey. Kenapa dia lag ni? Okey. So yang pertama, asap kilang lah. Asap kilang. Asap kilang, dia punya simbol gambar raja molekul dia SO2. Okey. Ataupun kita panggil nama ringkas dia sulfur dioksida. Ini adalah gabungan molekul yang ada dalam sulfur dioksida, asalnya daripada asap kilang. Okey, karbon monoksida. Karbon monoksida, nitrogen dioksida biasanya akan diperolehi daripada sumber asap kenderaan kereta. Exhaust tu lah. Okey. Asap rokok. Okey, asap rokok dia ada banyak kandungan-kandungan dia. Ada metana. Kalau tengok dalam konteks tu, dia dilukis lagi gambar Raja 2.1, bahan berbahaya yang terdapat dalam asap rokok. Ada metanol, ada pencuci lantai, ada lilin, ada bateri alkali, ada asap kumbahan, ada racun tikus. Okey, macam-macam kandungan yang ada dalam asap rokok sebenarnya. Okey, dan setiap kandungan tu memberikan kesan yang berbeza. So, kalau awak tengok gambar raja dekat sini, peparu orang yang sihat serta peparu orang yang dah sakit. Okey, dia jadi warna hitam. Okey, ini pun sama. Yang merah-merah ni maksudnya ada keradangan ataupun dah ada lebam, kecederaan dalam peparu manusia. Okey, di mana tar ni dapat mengurangkan kadar resapan oksigen sebab tar ni dia punya unsur dia menyebabkan peparu, bila benda ni masuk dalam peparu manusia, dia punya unsur tu rasa melekat. So peparu ni kita sentiasa nak meresap, nak pump. Okay. Kalau ada tar, dia akan mengurangkan kadar resapan oksigen. Dia akan block sel-sel tu. Okay. Merosakkan dinding saluran pernafasan serta merangsang pertumbuhan sel-sel kanser. Itu bahayanya tar yang ada dalam rokok biasanya. Karbon monoksida, biasanya diperolehi daripada asap-asap kenderaan. Asap-asap kenderaan di mana fungsinya boleh mengurangkan kadar pengangkutan oksigen oleh sel-sel darah merah. Dia akan ganggu. Ini gambar rajah
ikatan gas-gas yang ada lah. So bila adanya gas karbon monoksida, kan tadi awak belajar kan, oksigen akan bergabung dengan hemoglobin akan membentuk oksihemoglobin. So bila adanya karbon monoksida, dia akan membentuk karbon monoksida akan gabung dengan hemoglobin, dia akan membentuk yang dinamakan sebagai karbosihemoglobin. Karbosihemoglobin. Dia tak ada warna, dia tak ada bau, dan apa yang jadi apabila karbon monoksida ni dia meresap ke dalam alveolus, dalam kapilari darah, dia akan membentuk karbosihemoglobin yang membentuk sebatian yang stabil, menyebabkan pengurangan oksihemoglobin dalam darah. Okey, maksudnya kalau tadi belajar oksigen tambah dengan oksihemoglobin, ini yang normal akan membentuk oksigen bergabung dengan hemoglobin, dia akan membentuk oksihemoglobin. Ini kalau paru-paru orang yang sihat. Tapi bila adanya karbon monoksida, dia menyelit sekali. Maksudnya karbon monoksida ni ada sekali dalam udara yang kita sedut tu. Karbon monoksida dia akan menyelit sekali dengan oksihemoglobin dan dia akan membentuk karboksihemoglobin. So dia akan kacau apa-apa gas oksigen yang ada dekat oksihemoglobin ni. Okay. So badan kita sepenuhnya nak oksigen. Tapi bila ada yang menempel dekat oksihemoglobin ni, dia akan mengganggu kadar resapan yang ada dalam kapilari darah kita lah. Okay. Kita takkan dapat jumlah oksigen yang semaksimal mungkin. Itu maksudnya gangguan daripada karbon monoksida. Contoh yang macam kes orang, kenapa orang tu mati yang awak bacakan dalam paper. Orang tu tidur, lepas tu dia tak matikan enjin. Okay, dalam exhaust kereta tu, bila kereta tu tak jalan, dia akan masuk ke dalam gas daripada exhaust mengandungi karbon monoksida. Dan dia akan masuk ke dalam kereta tu. Kereta tu pula dia tak buka tingkap. So bila tak buka tingkap, kandungan dalam kereta tu sepenuhnya mengandungi, dia ada banyak kandungan karbon monoksida. So bila orang tu tidur, kita cuma nak sedut gas oksigen kan. So bila ada gangguan daripada karbon monoksida yang menempel dekat oksihemoglobin tadi, menyebabkan orang tu boleh jadi sesak nafas lah. Dia tidur tapi lama-lama dia macam tak cukup oksigen, dia akan pengsan. Pengsan dalam tidur lah, maksudnya dia tak sedar. Dan akhirnya akan menyebabkan kematian. Mati kenapa? Mati sebab tak cukupnya oksigen yang diperlukan oleh badan manusia. Apa yang disedut adalah karbon monoksida yang membawa racun ke dalam darah manusia. Sebab itulah orang kalau nak rasa nak tidur tepi jalan, sebaik-baiknya jangan hidupkan enjin dan pastikan awak buka sikit tingkap supaya ada pengaliran udara, oksigen daripada luar kereta masuk ke dalam kereta. Yang kes awak baca yang 3 remaja tu kan, yang 2 tu mati ketika tidur dalam kereta sebab kes ni lah. Okay, dia mati secara diam, mati secara dalam tidur sebab tak cukup kandungan oksigen dalam badan. Okay, sulfur dioksida biasanya kita perolehi daripada kilang-kilang lah, asap-asap kilang di mana dia akan merengsa ataupun mengganggu laluan pernafasan. Dia akan merengsa ni macam rasa tak selesa lah. Dia akan ganggu keselesaan terhadap laluan pernafasan sebab ni adalah dia punya gabungan gambar rajah, gabungan molekul dia lah. Ini dia punya gambar rajah sebenar.
Okay, sel-sel sulfur dioksida tu dia macam rasa tak selesa, rasa gatal dan menyebabkan bronkitis dan kanser paru-paru. Okay, jerebu, debu tepi jalan, debu asap dan juga debunga. Debunga daripada tumbuh-tumbuhan lah. Itu juga boleh mendatangkan rasa tidak selesa dan juga kerensaan kepada sistem respirasi manusia yang mana boleh menyebabkan alahan kepada individu-individu yang tertentu. Dia juga boleh menyebabkan asma dan juga penyakit semput kepada individu-individu yang tertentu. Sebab bila orang tu ada alahan kepada debu dan debunga, dia menyebabkan laluan pernafasan orang tu jadi sempit. Itu yang menyebabkan dia kena serangan asma. Dia tak cukup oksigen yang diperlukan oleh badan secara maksima. Okay, ini antara penyakit yang berkaitan dengan respiratory dan juga simptom. Simptom ni maksudnya apakah tanda-tanda orang tu kena penyakit yang berkaitan dengan respirasi ataupun kita panggil penyakit respiratory. Okay, pertama asma, yang kedua bronkitis, yang keempat emfisema, yang kelima yang keempat, yang ketiga emfisema, yang keempat kanser paru-paru. Okey, kita pergi satu persatu. So, asma ni mungkin awak dah biasalah. Okey. Dia berpunca daripada habuk, apa-apa yang habuk, debu. Dia lebih sensitiflah kepada pencemaran alam sekitar. Okey, dia menyebabkan radang pada saluran pernafasan di mana saluran dia akan jadi semakin sempit. Dia sempit, tak cukup nafas lah. So, dia bergantung kepada alat yang dinamakan sebagai inhaler. So, inhaler yang disedut oleh manusia yang mengalami penyakit asma, dia akan meluaskan lagi, ubat dalam ni akan membuka laluan pernafasan ni supaya menjadi semakin luas. Okay, ni beza dia. Kalau normal, lubang dia luas lah. So, dia bernafas macam biasa. So, kalau asma, dia macam sekat lah. Tu jadi semput. Tak cukup nafas. So, dia kena bantuan inhaler. Kalau yang biasa-biasa lah. So, kalau lagi teruk, dia kena rujuk pada hospital. Mungkin memerlukan yang pakai topeng udara tu dan mungkin juga kena injek lah. Di mana injek tu dia akan buka laluan pernafasan menjadi semakin lagi besar. Okay. Bronkitis. Okay, bronkitis ni pula dia biasanya berpunca daripada asap rokok. Di mana asap rokok tu kan cikgu cakap tadi, dia ada macam-macam kandungan benda-benda yang mencemar lah dan menyebabkan bronkitis. Dia fokus kepada bronchus. Dekat mana bronchus? Dekat mana bronchus? Ini apa? Yang straight tu kita panggil apa? Ini kita panggil, yang panjang ni, trachea. Bronchus dekat mana? Ada siapa yang tahu dekat mana bronchus? Yang dekat tepi paru. Bronchus ni dia punya cabang ni. Okay, bronchus dia punya cabang ni. Ni. Hujung sekali baru dia bronchial. Ini adalah bronchus. So, bronkitis hanya fokus kepada masalah pembekakan pada cabang-cabang bronchus. Okay, di mana cabang-cabang ni pun berfungsi untuk menyalurkan laluan udara. Okay, ni laluan udara ni. Ni alveolus lah. Biji-biji ni adalah alveolus. Okay. Di mana pesakit, dia punya simptom, sebenarnya pesakit yang berkaitan dengan respirasi ni, dia punya simptom lebih kurang sama je. Okay, tak cukup udara, tercungap-cungap, semput, batuk yang berterusan serta sukar untuk tidur. Okay, ini dia punya tanda-tanda yang bahawa orang ni mempunyai penyakit bronkitis. Okay, pembengkakan pada bronchus.
Okay, emfisema, kalau bronkitis tadi dia fokus kepada struktur bronchus. Tapi kalau emfisema, dia fokus kepada struktur alveolus. Okay, alveolus hanya memberi kesan penyakit yang dinamakan sebagai emfisema. Okay, macam biasalah. Rokok ni merupakan punca bagi segala penyakit. So macam mana alveolus ni boleh menyebabkan penyakit emfisema? Okay, sebab emfisema ni dia berfungsi sebagai tempat di mana gas oksigen dan gas karbon dioksida bertukar. So apa jadi bila orang tu hisap rokok, dia menyebabkan, nampak tak ni? So perbezaan dia kalau alveolus yang normal merah-merah, semua ada lubang-lubang supaya gas tu dapat bertukar dengan lebih baik. Bila kita hisap rokok, sebenarnya asap rokok tu mengandungi haba. So paru-paru kita ni boleh terbakar lah maksudnya. Terbakar dengan cara dia lah maksudnya. Sebab dia ada haba. Okay, menyebabkan alveolus kita makin rosak. Okay, awak ingat balik faktor yang mempengaruhi kecekapan alveolus adalah luas permukaan. So bila alveolus dah makin rosak, maka permukaan dia menjadi semakin berkurang. Jadi kecekapan alveolus menjadi semakin rendah untuk proses pertukaran gas tu berlaku. Okay, ini yang sihat. Ini alveolus yang tak sihat. Bezakan dia punya luas permukaan. Okey, keadaan yang berlaku akibat struktur alveolus pecah melalui batuk. Okey, banyak sebab lah. Sebab asap rokok dia batuk, rosak lah ni. Dia mungkin boleh jadi kecut, boleh jadi tak berfungsi dengan baik. Okey, di mana pesakit tak dapat menyedut oksigen yang cukup lalu mengalami kesukaran yang bernafas. Tak cukup oksigen lah. Sebab pertukaran gas berlaku dengan tidak lancar. Okey, kanser paru. So, kanser paru samalah. Okey, rokok juga segala-galanya punca kepada segala penyakit, di mana dia ada bahan karsinogen. Karsinogen dia maksudnya satu bahan yang beracun lah. Okey, bahan yang terdapat dalam tar rokok yang merangsang pertumbuhan sel-sel kanser. Apa-apa saja yang berkarsinogen, dia merupakan suatu yang dinamakan sebagai rangsangan kepada pertumbuhan sel-sel kanser. Okay. So sel-sel dalam paru-paru ni akan rosak dan juga musnah. Okay. Kalau tadi paru-paru manusia yang sihat besar. So bila paru-paru ni dah rosak, maksudnya sel-sel jadi kecut lah. So kecut, maka proses resapan dan hembusan gas, proses pertukaran gas tidak berlaku dengan lebih lancar. Habis rosak ni sel dalam paru-paru manusia. So macam biasa simptom dia samalah, lebih kurang sama je simptom dia. Pesakit akan batuk, kahak berdarah. Kahak berdarah ni maksudnya bila dah sampai tahap yang dah teruk lah. Okay. Dan rasa sakit semasa bernafas sebab adanya luka. Okay, luka ataupun keradangan dalam paru-paru manusia. Okay, untuk tajuk ni sebenarnya ada eksperimen. Tapi kita akan buatlah bila kita bersemuka nantilah. Eksperimen yang melibatkan macam mana rokok tu memberi kesan kepada tubuh manusia. Ini adalah gambar raja rokok. Dalam rokok, biasanya disediakan satu gabus kan? Satu filter. Okay. Bila orang hisap rokok, sebenarnya rokok itu akan memberi kesan pada kapas ni menjadi warna perang. So yang warna perang ni lah ada kandungan tar. Okay, yang ni kita akan bincang kemudian lah masa kita buat eksperimen. Okay, ini eksperimen dia. Okay, kita pergi sepintas lalu je lah. So basically rokok ni lah merupakan kebanyakan menjadi punca kepada masalah sistem respirasi manusia. Okay, di mana tar tu dia warna hitam, dia punya struktur ni dia melekit. Bila
bila dia menempel, kita isap rokok, bila dia menempel dekat permukaan paru-paru, dia boleh jadi menebalkan permukaan alveolus. So bila tebal, susahlah kan gas karbon dioksida, gas oksigen nak meresap masuk dan juga meresap keluar. Dia kena baik kerja lah. Paru-paru kita pun jadi rasa penat lah. So asid. Dalam asap rokok juga mengandungi asid. Maksudnya bila isap rokok, dia menghakis secara diam struktur yang ada dalam paru-paru manusia. Rokok juga, siapa yang isap rokok sebenarnya badan dia merasa, siapa yang isap rokok badan dia rasa lagi panas daripada biasa. Sebab dalam asap rokok tu sebenarnya mengandungi haba yang lebih tinggi. Bila haba dia panas, ini yang menyebabkan dia mengeringkan dinding alveolus. So bila kering, proses resapan nak bertukar gas tu menjadi semakin lemah lah. Sebab faktor kecekapan untuk dinding alveolus ni adalah dia kena lembab. Barulah pertukaran gas tu berlaku dengan lebih baik. Di mana kelembapan tu akan meningkatkan proses oksigen melarut. Okay. So itu saja untuk hari ini. Ada soalan setakat ni berkenaan dengan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan respirasi manusia. Okay, cikgu ulang balik. Kalau emfisema, penyakit berkaitan dengan struktur apa? Siapa boleh jawab? Emfisema. Biasanya berkaitan dengan struktur apa yang ada dalam paru-paru manusia? Apa itu? Penyakit emfisema, dia berfokus kepada struktur apa yang ada dalam sistem respirasi manusia? Alveolus. 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 Kalau bronkitis, diserang bahagian apa? Bronchus. 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 Okay. Kalau apa lagi? Kalau asma, biasanya apa yang menyebabkan orang tu kena asma? Jebu, sokok. Kenapa? Debu. Bila debu, bila ada habuk, bila ada debu, apa jadi pada orang yang ada asma ni? Diserang Tak macam mana? nampak. Kenapa dia nafas. sesak nafas? Kenapa dia sesak nafas? Betul. Selalu oksigen tertutup. Sebab salur, kalau tertutup dah mati, salur oksigen dia menjadi semakin menyempit. Tu yang jadi tak cukup nafas. Okay. Itu adalah penyakit asma. Okay, ada soalan setakat ni? Tak ada soalan? Okay. Kalau tak ada soalan, esok kita akan buat perbincangan soalan modul yang awak dapat. Boleh? Lagi sikit kan tak siap? Boleh. Okay, esok kita buat perbincangan modul. So hari ini tugasan dia macam biasa. Nota awak kena buat dalam buku teks lah, rujuk buku teks. Awak kena lukis gambar Raja Rokok ni. Ini pun famous lah. Famous dalam exam untuk soalan objektif. Lukis je. Kandungan-kandungan yang ada dalam rokok. Okay, ini famous dalam soalan objektif lah. Okay, nota yang kedua. Daripada muka surat 6. Daripada muka surat 58 sampai 61. Daripada 58 sampai muka surat 61 sampai kanser paru sahaja. Awak buat nota dalam bentuk peta minda. So bila peta minda, awak nampak macam banyak kan?
banyak muka surat, tapi sebenarnya ringkaskan dalam bentuk sendiri, dalam bentuk peta buih ke, dalam bentuk peta pokok ke, cikgu tunjuk contoh. Sebab ini nota. So nota, kalau awak pandai berdoodle, doodle lah. Kalau rasa nak warna, warna lah. Okay, untuk nota tak ada masalah. Nak conteng macam mana pun, conteng lah. Okay, contoh. Untuk muka surat, cikgu nak minta awak buat nota daripada muka surat 58 sampai 60. 61. Okay. So tajuk utama awak buatlah. Bahan memudaratkan. Nak buat kertas lain ke dalam bentuk kertas tulisan pun boleh. Tak ada masalah. Pada bahan yang memudaratkan sistem respirasi manusia. Okay, buat warna-warni. Okay, kemudian yang pertama apa dia? Tadi tarokok kan? Tarokok. So awak dah lukis lain lah tadi. Yang kedua apa dia? Yang kedua karbon monoksida. Buat point-point saja. Karbon monoksida kita guna pen warna lain lah. Okay, karbon monoksida awak ceritalah. Buat dia punya, bergantung pada diri sendirilah. Awak buat dia punya persamaan. Karbon monoksida bergabung dengan hemoglobin jadi apa? Kemudian ceritalah sikit. Guna pen warna lain pula. Okay, cerita sikit. Dia ada dalam apa? Menyebabkan apa? Okay, buat ringkas je. Walaupun dalam buku teks tu awak kena buat nota sampai muka surat 61. Okay, ada soalan setakat ni?